Baiklah hadirin sekalian, kita teruskan untuk sesi diskusi yang keempat dengan tajuk peranan masyarakat menurut perspektif sosial dan agama. Diskusi ini antara lain akan mengupas bagaimana masyarakat berbilang kaum dan agama dapat memainkan peranan dalam menangani kos sara hidup melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan sebagainya. Tanpa melengahkan masa, saya ingin berjemput ke atas pentas panelis kita pada hari ini. Panelis pertama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Harif bin Muhammad Kasim, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Syariah Universiti Kebangsaan Malaysia. Panelis yang kedua yang berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Naib Chancellor Universiti Islam Selangor. Panelis yang ketiga Reverend Andrew Manikem, Padri Rumah Uskup Agung. Panelis yang keempat, Saudara Adam Corey Lee, pendakwah bebas dan figura tempatan. Sesi ini akan dikendalikan oleh Saudara Ahmad Fitriaya, pengacara dan personaliti TV3. Dengan hormatnya dipersilakan Saudara Ahmad Fitri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani untuk semua peserta dan hadirin yang bersama kami untuk pagi ini dalam usaha untuk menambah ilmu dan juga untuk kita rekreasakan lagi pengalaman dalam konteks sara hidup yang menjadi bualan masyarakat dan komuniti yang perlu kita lihat dari pelbagai perspektif. Kali ini kita akan meninjau dalam konteks bagaimana peranan masyarakat menurut perspektif sosial dan agama yang kita sedia ada kita bawakan 4 panelis latar belakang yang berbeza dalam usaha untuk memberikan anda kefahaman dan sudut pandang yang berbeza, POV yang berbeza dan mungkin juga kritikan berbeza dalam usaha untuk memberikan lebih banyak ilmu, perbincangan yang berunsurkan hanya dakwah tapi juga melimpah kepada pengetahuan kepada masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia ini. Dan saya kembali ingin perkenalkan panel yang bersama dengan saya di atas pentas. Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Harif Muhammad Kasim, Pensyarah Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang sentiasa dengan warna putih lambang kesucian. Baiklah, yang kedua Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah merupakan Naib Chancellor Universiti Islam Selangor, yang mana setiap pagi jogging dulu 5 km untuk stamina dan wibawa. Sebab itulah keterampilannya. Pada ketiga, Reverend Andrew Manikem, Padri di Rumah Uskup Agung yang ceria, sekali imbas seperti Amitabh Bachchan. Dan juga sahabat saya Adam Corey, pendakwah bebas dan juga figura tempatan, seorang pelakon yang melakukan aksi lagak ngeri, romantis belum lagi ya. Tapi sering dikaitkan dengan watak-watak yang gangster namun jiwanya ada surah Yasin dan kedamaian. Baiklah, mereka ini akan berbincang dalam konteks agama. Jadi saya ingin melihat soalan saya lebih kepada Profesor Madya Dr. Izhar Harif. Kalau kita sebut tentang sara hidup, yang menjadi masalahnya kadang-kadang kepada media sosial, tak tahu siapa pemainnya, yang hanya mungkin wira papan kekunci yang menyebarkan benda-benda yang negatif, kefahaman yang salah, yang kontras dengan apa yang dibawakan oleh kerajaan contohnya. Mereka cuba untuk meniupkan sentimen-sentimen yang tidak membawa kepada keharmonian dalam masyarakat. Misalnya ketika ada program yang baik, mereka cuba untuk cari sisi negatif kepada program berkenaan. Jadi masyarakat haruslah mewujudkan suasana yang damai. Misalnya kalau di masjid sekalipun, institusi agama, untuk mengajar masyarakat supaya saling menyokong, saling memahami, menggerakkan program yang baik. Tetapi kita bimbang anasir-anasir tertentu yang memberi stigma, sentimen, negativiti sehingga program yang baik akan dikucar-kacirkan dengan kefahaman yang mendalam. Memberi gambaran yang buruk, program-program untuk membantu rakyat dalam kesara hidup. Jadi macam mana Datuk melihat pentingnya individu dalam masyarakat itu mainkan peranan sebagai penyebar kebaikan yang menggerakkan program yang baik dan bukan hanya meniupkan sentimen-sentimen yang merosakkan, menjejaskan program yang baik. Jadi silakan sebagai mukadimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati
sahabat saya, saudara Fitri Yahya, Prof. Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi, yang saya hormati saudara Andrew, Padri Rumah Askup Agung, yang saya kasihi, sahabat saya juga, saudara Adam Qori, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkongsi ilmu sebenarnya. Saling ingat memperingati antara satu sama lain. Tambahan pula kita dalam sebuah negara majmuk. Dalam negara kita ini ada Muslim dan pastinya ia adalah majoriti. Manakala kita ada Kristian, kita ada Hindu, kita ada macam-macam lagi agama-agama yang lain. Dan kita boleh hidup bersama. Dan kita boleh berkongsi pandangan. Dan tadi pun saya bersama dengan saudara Andrew, Padri daripada Kuala Lumpur, berbincang mengenai Nabi Isa, berbincang mengenai Maryam alaihissalam, dan kita dapat melihat kepada beberapa sudut angle yang ada persamaan dalam agama Islam dan juga Kristian. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan, dalam isu kita nak membangunkan sebuah negara yang Allah sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia perlu kepada kekuatan rakyat itu sendiri. Pemimpin dan rakyat perlu bersama. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita ini taat Allah, taat Rasul dan para pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Bila ada isu, maka baliklah kepada Allah dan Rasul. Samalah juga macam isu kita nak membincangkan mengenai kos sara hidup. Hari ini kalau kita tengok dalam laman sosial, tuan-tuan dan puan, pastinya Allah dah bagi tahu dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang khabar-khabar yang you all pun tak tahu, macam kami, saya dengan Datuk Farid, kami ahli akademik. Kalau nak bercakap, you datangkan fakta, you datangkan bacaan mana kamu rujuk, kamu kena bawa sesuatu bukti yang kukuh. Setakat baca kat Facebook, saya tak nak dengar. Kalau setakat datang dekat Instagram, tak payah sembang lah. Sebab apa? Buang masa, banyak lagi isu besar yang kita nak kena bincangkan. Antaranya, macam mana kita nak membangunkan sebuah negara agar rakyat kita ini mampu untuk hidup sejahtera. Itu sebab bila Nabi masuk ke dalam Madinah Al-Munawwarah, Nabi ubah konteks kehidupan. Orang Arab masa tu, mereka ini banyak main. Masa tu Yasrib. Seperti mana disebut oleh Imam Syekh Abu Hasan An-Nadawi. Yasrib ini masa tu orang Arab ni dia orang ada kemampuan, dia ada tanah, dia ada segala-galanya, tetapi dia tak hidupkan tanah tu. Mereka ada pasar, tapi mereka hanya bergantung harap dengan Yahudi. Tadi pun saya bercakap dengan saudara Andrew tentang Jerusalem. Ya, sebab saya dah pergi sana 8 kali. Bagi tahu pengalaman sebab orang agama Kristian juga mempunyai tempat muqaddas ataupun tempat mulia yang berada di Jerusalem atau Palestin. Dan kita pada hari ini tahu bahawa Palestin itu dalam tu ada Jerusalem yang dibangunkan oleh Yahudi atau Zionis. Tapi tuan-tuan dan puan, percaya atau tidak, masa orang Arab duduk di Palestin tu, dia duduk di Madinah Al-Munawwarah, Yathrib, kehidupan mereka ni banyak bergantung dengan Yahudi. Ekonominya, kedai makannya, pasar-pasarnya, ya, produk-produk yang dihasilkan semua Yahudi punya. Sedangkan orang Arab mempunyai kemampuan yang kuat masa tu. Nabi datang bersama dengan bisnesmen-bisnesmen hebat, antaranya Abu Bakar, Omar. Omar ni walaupun dia seorang pemimpin, pejuang, tentera yang hebat, yang gagah, tapi dia seorang bisnesmen. Osman bin Affan tak payah cakap lah. Abdul Rahman bin Auf. Jadi bila Nabi datang, Nabi bawa pemikir-pemikir hebat ini ataupun player-player di industri masa di Mekah, masa mereka zaman jahiliah pun mereka dah player bisnes,
mereka datang, mereka menjadi mentor kepada orang Arab di Madinah Al-Munawwarah. Itu sebabnya perubahan ekonomi itu cukup baik. Cuma apa yang Nabi ajar, pertama, rakyat atau umat Islam yang ada dalam Madinah ditukar nama tau. Nama tu kena tukar. Sebab nama Yasrib ni nama lama. Untuk bangunkan balik sebuah negara tu dia kena ada nama baru. Macam contoh kita dekat Malaysia ni, dulu Bangi Lama, sekarang Bandar Baru Bangi. Zaman Bangi Lama, tanah satu kaki berapa ringgit Ustaz? Kita geng Bangi. Dulu. Zaman Datuk Harundin rasanya satu kaki RM1.50. RM1.50 bang. Zaman sekarang kau jangan harap satu kaki 150. Tu yang ada sampai satu lot banglo 5,000 kaki, nilai dia hampir 450,000. Tengok nilai di Bandar Baru Bangi sekarang ni. Sebab dah tukar nama. Sungai Buloh. Bukan Sungai Buloh. Sungai Buloh ke apa? Yang ditukar nama Damansara tu. Apa? Sungai Buloh ditukar apa? Yang baru? Damansara kan? Dia tukarlah Sara-Sara kat belakang kan? Tukar Sara-Sara dia, naik terus. Nama, tu nama mainkan peranan. Nabi buat lama dah. Kita baru nak kata, oh kita tukar nama, ubah nama. Dulu Batang Berjuntai, sekarang ni dah tukar nama baru rasanya. Dah tak berjuntai lagi dah. Bistari Jaya, tengok. Bila tukar Bistari Jaya, naik tu harga. Bila juntai-juntai orang tak nak. Tengok, nama tu mainkan peranan. Jadi bila begitu tuan-tuan dan puan, Nabi dah buat lama dah. Contoh Nabi buat, Nabi masuk Yathrib, Nabi tukar. Yathrib tak ada nama komersial, tak ada. Nabi tukar Al-Madinah. Bila tukar Al-Madinah bang, sampai hari ni Madinah jadi tempat paling maju buat masa ni di Arab Saudi. Antara hotel-hotel, perniagaan, tempat nak beli buah tamar. Kalau you all pergi ke Mekah, Madinah, jangan beli tamar dekat Mekah, kena beli kat Madinah. Sebab apa? Itulah tempat dia. Tengok, Nabi berjaya mengasaskan tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, Nabi SAW berjaya ubah mentaliti rakyat atau umat Islam, termasuk orang Kristian yang ada dalam tu, Nasara, termasuk Yahudi yang ada dalam Yathrib atau Madinah, untuk hidup bersama satu kepimpinan. Apa saja datang yang bercakap tentang apa, jangan tengok, rujuk kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Macam kita kat Malaysia ni tuan-tuan, kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita. Apa-apa saja isu tentang kos sara hidup, balik kepada kementerian yang berwajib. Anak saya selalu cakap, dia kata, "Papa, betul ke sekarang ni telur tak ada?" Selalu dia tanya telur tak ada. Saya kata, "Dek, jom ikut Papa. Bawa pergi kedai Aceh, berlambak telur." Mana telur tak ada? Kalau ikut dalam Facebook, jangan kata tu, bini pun hilang. Dalam Facebook, dalam Instagram, semua tak ada. Tapi kalau kita pergi realiti, ada insya-Allah. Ya, cumanya kita jangan membesar-besarkan benda yang negatif, tetapi cuba cari solusi macam mana nak menyelesaikan masalah. Ini yang Islam ajar, ini yang kita perlu teliti bersama insya-Allah. Wallahu alam. Baik, demikian mukadimahnya untuk menukar lingkungan ataupun circle itu yang penting. Bayangkan kalau anda dalam circle 10 orang, semua asyik cerita yang negatif je. Contohnya tentang 2024 yang anda ada wawasan, ada impian yang emas, tapi orang sekeliling asyik cakap tentang kegelapan, kesedihan, kemunduran, langsung tak ada langsung berita yang baik yang membawa kepada motivasi dan juga keinginan untuk berjaya. Semua asyik cerita tentang negatif. Ini membina satu ruang lingkup yang tidak sihat, yang asyik mengutuk, gosip, tak berbicara tentang ilmiah, semuanya tentang yang menjatuhkan sahaja. Lingkungan perlu ditukar. Jadi tadi Datuk dah sebutkan bila mana dia kata kalau tukar nama akan ada satu brand yang baru. Misalnya kalau dulu kita ada circle yang tidak baik, macam mana untuk menukar, untuk membawa pada satu pembaharuan yang baik, yang circle yang suka menyimpan, yang suka tentang investment, pelaburan, yang juga tentang sedekah, kedermawanan, berbanding mereka yang hanya tentang isu-isu yang negatif dan sebagainya. Baik, jadi mungkin Datuk dapat komen sikit macam mana sebagai seorang ahli akademik, sebagai seorang pendakwah, pentingnya masyarakat untuk ada satu lingkungan yang sihat, yang membawa kepada perbincangan yang baik, yang mencari solusi dan bukan hanya yang menghentam
isu-isu yang lapuk, yang jumud, yang tidak membawa kepada kemajuan. Jadi sebagai seorang ahli akademik dan juga pendawasi percaya bahawa Datuk menyukai sesuatu yang ilmiah, yang fakta dan bukannya sesuatu yang bersifat fasik, yang negatif sahaja. Mungkin dapat Datuk berikan pentingnya ada lingkungan untuk membawa kemajuan masyarakat dalam isu kos sara hidup dan membina jati diri yang baik sebagai seorang individu yang membawa menyebarkan haruman dan kebaikan. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Terima kasih kepada saudara Fitri Yahya, sahabat saya yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Iza Arif dan sahabat-sahabat panel Adam Khori dan juga saudara Andrew. Tuan-tuan, puan-puan, para pegawai daripada Kementerian KPDNK dan tidak lupa sahabat-sahabat saya daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia juga ada di sini. Apa khabar semua? Oh, tak cukup baik ni. Sebab kos sara hidup ke apa? Pertamanya kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kita peluang dan ruang berada dalam satu diskusi ilmiah berkaitan dengan kos sara hidup, di mana kita nak mula, bagaimana kita nak sedarkan dan bagaimana kita nak memperbaiki dan juga memperbetulkan. Sebagai rakyat biasa, kita juga turut terasa dengan sebarang keadaan situasi semasa yang melibatkan ekonomi, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kesannya kepada rakyat. Mahu atau tidak, kita harus mulakan dengan sifat syukur. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan saya di Malaysia dan saya membesar di Malaysia. Dan saya mendapat berbagai manfaat daripada pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Jadi secara tidak langsung negara ini telah menyumbang kepada kejayaan saya dan saya yakin juga kejayaan kepada panel-panel yang lain dan memberi pelbagai ruang dan peluang untuk saya rebut dan saya ambil untuk saya memajukan diri saya sama ada dalam bentuk akademik, kerjaya maupun ekonomi, pendapatan, perbelanjaan dan juga sumbang balik kepada masyarakat dalam bentuk idea dan juga pembangunan-pembangunan yang lain. Saudara dan saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita berbicara mengenai kos sara hidup. Isu kos sara hidup adalah satu isu bukan saja mencengkam rakyat Malaysia, ia juga adalah isu global, bersifat global. Bukan Malaysia saja yang menghadapi masalah ini, tapi negara-negara lain akan menghadapi masalah sama. Dia adalah, saudara Fitri, ia adalah satu fenomena yang kita tidak boleh lari daripadanya. Kita tak boleh nak undur ke belakang, dia mesti maju ke hadapan. So consequences ni, dia punya cabaran dan juga kepelbagaian keadaan, dia memberi kesan kepada sesebuah negara. Jadi kalau kita lihat unjuran ataupun perbelanjaan tahun lepas, subsidi adalah 67 bilion untuk tahun 2023. Subsidi yang disasarkan oleh kerajaan adalah sebanyak 67 bilion untuk 2024. Unjuran adalah sebanyak 58 bilion. So ini memperlihatkan adanya pengurangan subsidi. Sedangkan daripada tahun 2002 hingga 2018 kita memperlihatkan 50% peningkatan dari sudut subsidi. Dan saya nak ambil salah satu contoh subsidi terhadap perubatan. Negara mana yang bagi perubatan dengan RM1 untuk warga negara? So previously kerajaan peruntukkan 1 bilion, untuk sekarang ni current cost kerajaan subsidi untuk perubatan 3 bilion. So peningkatan. So inilah cost. Kita tidak boleh nafikan keadaan ini yang memberi kesan. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyasarkan subsidi yang bersasar. Subsidi bersasar ialah untuk B40 dapatlah subsidi. Kalau T20 macam Datuk Iza Arif, dia tak dapatlah subsidi tersebut. Tetapi bagi saya, walaupun dia merupakan salah satu mekanisme yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan, dari sudut pelaksanaannya, dia mesti sampai kepada realiti. Sebab kerajaan bagi subsidi kepada keperluan-keperluan asas, telur, gula, minyak, beras. So saya masih beli beras dengan harga subsidi. Dr. Izhar walaupun T20 masih lagi beli telur dengan harga subsidi. Hanya yang dikontrol bahagian-bahagian tertentu sahaja.
Dia belum lagi dilaksanakan secara menyeluruh. Kalau dilaksanakan secara menyeluruh, baru kita akan dapat lihat keberkesanan terhadap pelaksanaan kos sara hidup ataupun subsidi yang bersasar. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, sebagai rakyat, sebagai masyarakat yang berhadapan dengan pendapatan dan juga perbelanjaan, Islam mengajar saya untuk bersifat jimat cermat. Pertama sekali, berjimat cermat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebelum itu Allah beritahu, wa atidhal qurba haqqahu wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Walaupun saya berbuat baik, dalam berbuat baik saya juga tidak boleh membazir. Dalam membuat kebajikan juga saya tidak boleh membazir. Dalam buat apa saja saya tidak boleh ada unsur membazir. Walaupun depan rumah saya sungai sedang mengalir, saya tidak boleh membazir air sungai tersebut. Walaupun saya ada kemampuan untuk berbelanja dan juga menggunakannya, saya tidak boleh membazir. Dia dalam Quran ini Allah Ta'ala guna dua perkataan. Satu tabzir, satu israf. Bazir dengan israf. Dua-dua membawa maksud yang kurang lebih sama. Tetapi tabzir dengan israf, tabzir adalah membelanjakan sesuatu perkara yang lebih daripada keperluan. Manakala israf, saya membelanjakan sesuatu yang tiada keperluan. Jadi, dua-dua ini membawa maksud bazir. Saya membazir. Contoh, saya perlukan dengan kapasiti penduduk rumah saya, ahli keluarga saya, cukuplah 2 biji kereta. Tapi di rumah saya ada 4 biji kereta. Untuk apa 4 biji kereta? 4 biji kereta tu saya kena tanggung lagi 2 biji kereta dengan bayaran bulanan, dengan interest di bank dan termasuk juga isi minyak dan juga rotek dan juga melepaskan karbon pada udara dan juga mengganggu atmosfera bumi. So kesan dia tu. Walaupun nampak 2 biji kereta, mungkin ada orang boleh cakap, sukati saya lah, saya ada 2, saya nak 2 biji kereta ke 4 biji kereta, 80 biji kereta, saya punya pasal lah. Tapi dia bukan di situ, Islam tak ajar begitu. Islam mengajar apa yang you perlu. Gunakan apa yang you perlu dan apa yang digunakan. Ada benda di rumah, kita beli sampai sekarang barangkali kita tak pakai. Bazir nama dia. Membazir. Ada juga makanan-makanan yang kita beli, hujung bulan, tengok expired, kita buang. So kita tidak ada pencermatan di dalam berbelanja. Islam tidak membenarkan. Islam kata, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bazir itu adalah sifat ahli neraka. Dan juga sifat syaitan dan juga sifat ahli neraka. Cuma, bila tengok balik Fitri, isu berkaitan dengan kos sara hidup, saya cuba juga lihat apa yang dikeluarkan oleh SITOS dan juga Jabatan Insolvensi berkaitan dengan kebangkrapan, tahap kebangkrapan yang ada di negara ini dan juga jumlah orang yang jatuh muflis. So, saban tahun kita melihat peningkatan. Saya pernah bercakap dengan beberapa orang pegawai di bank negara. Rata-rata mereka nasihatkan supaya rakyat Malaysia ini berjimat cermat dalam gunakan kad kredit. So ini juga menjadi salah satu faktor kenapa orang kita tak boleh nak kontrol perbelanjaan. Guna kad kredit ni memang seronok, tenyih je lah beli barang. Tetapi hujungnya kita kena bayar. Kalau hujung bulan you tak mampu bayar, you akan kena penalty, you kena bayar interest dan juga tanggungan pula. Bila sampai satu masa you tak boleh bayar, dapat saman. Bila saman masuk mahkamah, you tak boleh bayar, jatuh muflis. So jatuh muflis ni bahaya. So peningkatan. Dan juga muflis, jumlah orang yang muflis ni, Datuk Izzah, yang muflis ni di antara 35 tahun ke 40 tahun. So generasi yang patut bina masa depan, yang bina sesuatu kecemerlangan dalam kehidupan, terjebak di dalam hukuman dimufliskan. Jadi ini semua adalah memberi kesan kepada ketumbuhan ekonomi dan juga bagaimana sikap rakyat ataupun sesebuah masyarakat dalam berbelanja, mencari pendapatan dan berbelanja. Dan apa you perlu buat. Kita tahu dalam Islam ni ada maqasid syariah. Kita tahu dalam Islam ni ada 3 usul yang sangat penting, iaitu daruriyat, hajiyat dan juga tahsiniyat. Daruriyat, kalau benda tu sangat-sangat darurat, you belilah. Kalau hajiyat, tengok kepada keperluan. Kalau tahsiniyat, kalau sekadar nak cantik-cantik, nak kosmetik, baik tak payah. So Islam meletakkan garisan tersebut. Termasuk juga, bila melihat kos sara hidup, bila kita berhadapan dengan perbelanjaan yang melebihi,
dan juga menyebabkan peningkatan pada kos perbelanjaan bulanan kita, harian kita. Juga ada kesannya kepada maqasid syariah yang 5, iaitu jaga agama, jaga nyawa, jaga harta, akal, keturunan. Jadi kita tidak mahu bawa satu falsafah yang sekian lama didendangkan, iaitu biar pape asal bergaya. Orang kita ada sifat biar papa asal bergaya. Kita tidak mahu. Kita tidak mahu ada sifat-sifat tersebut. Jadi nasihat saya dalam pusingan pertama ini, kita mesti melihat bahawa keterlibatan kita sebagai rakyat yang perlu membantu memberi kesedaran pada masyarakat di luar sana mengenai hemat, perlu berhemat dalam berbelanja dan juga menguruskan kewangan masing-masing dan juga tidak terlibat di dalam pembaziran dan juga memberi keutamaan prioriti dalam kehidupan, dalam berbelanja. Terima kasih, itu untuk pusingan pertama. Baik, sifat hemat dalam berbelanja menjadi antara rumusan awal bagi Datuk dalam memperkatakan tentang satu perjuangan bersama masyarakat. Baik, tadi saya sebut tentang setiap agama pasti ada pemimpinnya, ada leader. Macam Cik Andrew, macam mana melihat leader inilah yang penting untuk membawa satu paradigma ataupun pemikiran yang baik untuk masyarakat. Kalau ada yang diuji tadi, contohnya macam tadi Datuk sebutkan yang muflis, okay, ada saluran untuk dibantu. Supaya setengah orang bila dia jatuh dalam hidup ni, dia tak rasa macam seorang-seorang ketinggalan. Jadi dia mengharapkan dia sebagai anggota masyarakat ada pihak yang dapat membantu. Sekalipun bukan institusi yang formal, mungkin institusi agama ni antara tempat yang biasa orang datang dapatkan khidmat nasihat, bantuan sementara sebelum mereka survive dengan pencarian rezeki yang berikutnya. Apa komen Cik Andrew, silakan. Selamat pagi saudara-saudara dan juga saudara-saudara di sana. Saya hormati. Jadi di dalam agama Kristian, kita merujuk kepada 3 buku yang menjadi panduan, okay, untuk menolong satu sama lain. Yang pertama ialah buku kitab suci. Dan keduanya iaitulah Katekismus Gereja Katolik. Saya mewakili Gereja Katolik kerana di dalam Kristian ada berbagai-bagai cabangan, denominations. Okay? Jadi saya mewakili Gereja Katolik. Dan di dalam Gereja Katolik kita mempunyai 3 buku yang penting. Yang pertama yang telah sebutkan ialah Kitab Suci. Dan keduanya iaitu Katekismus Gereja Katolik. Dan ketiga dokumen gereja. Jadi ketiga-tiga buku ini adalah buku panduan kita untuk mendalamkan iman dan juga untuk memberikan to continue the good actions. Apa yang telah ditulis kita membuat di dalam kehidupan kita, di dalam menolong antara satu sama lain. Kita semua tahu bahawa masyarakat perlu menghormati agama dan budaya antara satu sama lain. Masing-masing mempunyai kepercayaan sendiri, setiap agama mengajar ajaran baik. Jadi di dalam ajaran agama Kristian, ditulis di dalam kitab suci, kita dipanggil untuk berkongsi dengan semua yang ada pada kita dengan masyarakat yang tidak mencukupi atau mempunyai kekurangan. Jadi titik permulaan kita untuk menolong setiap masyarakat adalah daripada kitab. Jadi agama Kristian ini bukan hanya it's not just focusing on the Christians, but it's for all actually, untuk semua lapisan masyarakat. Jadi di dalam ajaran Kristian, setiap yang datang ke gereja atau bila bertemu dengan seseorang Kristian, haruslah kewajipannya untuk menolong saudara-saudari itu. Jadi gereja Katolik yang saya mewakili
ini adalah satu bukan benda yang baru. Ini dah lama dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristian. Setiap kali kita bertemu dengan setiap insan, kita buat sedaya upaya kita untuk menolong mereka dengan kos sara hidup yang kita bincang pada pagi ini. Ya, praktikal dari dalam practical sense, kebanyakan yang datang ataupun meminta bantuan daripada gereja. Yang kita yang buat, we do networking. Macam kita juga ada satu kumpulan, I think you all must have heard, Suci Organization. Kita berkongsi dengan mereka untuk membantu masyarakat yang berkurangan, masyarakat yang hendak mempunyai some needs, some needs. So jadi for us Christians, sebagai seorang Kristian, ini adalah satu kewajipan, not satu tanggungjawab, satu kewajipan untuk membantu semua lapisan masyarakat. Ya. Dan itulah kita mengajar setiap orang yang datang ke gereja, umat kita, untuk mendalamkan kerja amal untuk menolong setiap masyarakat yang kita mesti membantu. Jadi saudara-saudari, untuk pengantuan, kita sebagai umat Kristian juga hanya bukan tertumpu perhatian kepada Kristian. Pada waktu yang sama juga, bila setiap perayaan yang sedang dirayakan, ada Muslim ke ataupun Hindu ataupun Buddhis, setiap kali kita juga membantu mereka untuk merayakan hari keistimewaan mereka daripada barang keperluan. Kerana kos pada hari ini tinggi. Dan juga pekerja-pekerja yang membersihkan jalan raya kita juga pergi ke mereka juga untuk membantu mereka. Jadi peranan kita sebagai seorang Kristian dan juga seorang rakyat Malaysia, kita buat sedaya upaya kita untuk membantu. Do apa yang kita mesti buat. Do what is necessary. Janganlah lihat dari mana dia datang ataupun dari mana agama mana dia datang, itu tidak pentinglah. Ya saudara. Terima kasih Encik Andrew. Terima kasih untuk semua yang hadir pada pagi ini, yang saya nampak bersemangat ya, yang menyalin nota. Tangan kanan tulis nota, tangan kiri memegang tasbih. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan masih lagi secara langsung untuk Kos Sara Hidup, simposium yang bermakna pagi ini. Saya nampak ramai tokoh juga yang hadir. Cikgu Azmi, seorang yang kita hormati. Terus teringat ini ya, nampak muka cikgu. Baik, balik pada Adam Khoury, seorang yang sentiasa fit, yang cergas ya, yang aksi lagak ngeri, tetapi dalam kehidupan ini memang ngeri Adam Khoury ya. Terutama kalau Kos Sara Hidup ni kadang-kadang berjuang. Persepsi masyarakat, kita nak bercerita tentang persepsi. Biasa kita sebut tentang artis seperti Adam Khoury, orang associatekan dengan kehidupan yang glamour, yang mewah, T20. Sedangkan artis juga ada turun naik yang pernah juga saya tengok ada artis veteran yang dihadiri ramai orang sebab nak minta derma. Sekarang dia sendiri pun berdepan catuan makanan. Itu persepsi pada artis ya. Macam mana dalam kelompok orang figura seni sendiri juga
bermain dengan survival kehidupannya, yang terpaksa membuka bisnes, cabaran jatuh naik dalam ekonomi. Tapi masyarakat kalau apa berlaku kesusahan macam COVID-19 pengalaman lah, COVID-19, isu-isu apa semua, mereka datang kepada selebriti, influencer untuk meminta bantuan. Sedangkan artis sendiri pun waktu itu tidak dapat bekerja sebab industri ini kan banyak acaranya. Jadi macam mana anda nak beri faham bahawa semua orang berjuang, semua orang perlukan survival dan perlu juga kebersamaan, saling membantu. Artis ke, figura ke, influencer ke, tetap perlu melayari kesusahan hidup ini. Silakan Adam Kori. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang saya hormati dua-dua murabi saya, Dato' Farid Ravi dan juga Dato' Izzah. Saudara saya Fitri Yahya dan juga saudara Andrew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billah. Okey. Apa yang saya belajar daripada dulu sampai sekarang ini adalah kita kena belajar, kena ada 3 ilmu dalam diri kita. Satu, ilmu jimat berjimat. Nombor 2, ilmu kira. Jimat bukan maksud kita kedekut. Berkira bukan kita nak berkira-kira. Berkira itu tepat untuk diri kita. Yang nombor 3 adalah lepas saya masuk Islam, baru saya faham apa itu ilmu ini. Ilmu ini adalah makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Okey, ini sangat bermakna untuk saya sebab dulu saya, sebelum saya balik fitrah dan dulu saya bujang, saya hidup mewah. Gaji saya besar. Okey, saya makan nak hotel je. Kalau tak hotel, Starbucks. Tak hotel, Starbucks, Coffee Bean. Tempat yang kelas lah. Okey, tak pandai berkira, tak pandai nak berjimat. Asal jumpa kawan je, belanja. Asal jumpa kawan je, belanja. Kawan jumpa saya 5 km, dah angkat tangan. Okey, Kori belanja hari ni. Saya jumpa Kori, duduk dengan Kori, confirm makan free. Itu saya. Kalau duduk kat mamak ke, duduk kat mana-mana restoran ke, mana ke, lepas makan mesti saya. Tak tahulah itu tabiat saya lah. Tapi dalam Islam pun ada mengajar kita belanja orang makan. Tapi itu lepas saya balik peluk Islam baru saya belajar lah. Tetapi bila kita tak ada ilmu berjimat, inilah masalahnya. Bila ada duit, makan. Bila ada duit, belanja. Saya bukan orang yang bershopping. Tapi bila beli, semua saya beli. Dia lagi bahaya pada orang yang bershopping. Orang shopping ni kebanyakan dia window shopping je, dia tak beli. Tapi orang yang tak shopping ni bahaya. Dia jumpa dia beli, dia tak bikin, dia jumpa dia beli. Macam saya lah kan, jumpa minyak wangi je, tak kira Jimmy Choo ke Dunhill ke, beli $500 beli. Jumpa seluar yang cantik, yang saya suka, beli. Itu tak shopping tau. Okay, so dulu saya macam ni, bila jumpa kawan duduk sembang, borak-borak, air penuh satu meja. Okey, pergi kaunter, semua tengok saya, senyum. Saya bayar. Okey. So kira-kira ini adalah bukan kita nak berkira dengan kawan-kawan, bukan kita nak berkira dengan orang. Kita kena berkira dengan diri sendiri apa yang kita mampu. Okey, contoh lagi satu ni, berjimat ini adalah jangan ikut tekak. Kalau ikut tekak kita tak boleh nak kontrol. Kalau ikut tekak dia mesti ada makanan favorite. Contohlah, okay, saya suka makan mi wantan. Kalau tak ada mi wantan, saya tak nak makan lah. Saya pergi juga cari. Pergilah ke Bangi. Jumpa kedai ni. Okay, makan. Tapi on the way nak pergi Bangi tu minyak berapa? Parking lagi berapa? Lepas makan, balik lagi, tol kena bayar 2 kali. So, itu semua kita kena fikir dan kita kena berkira. Bila kita dah, okay, dulu saya bujang tak apalah. Okay, saya nak belanja, saya nak makan macam mana, dah entertain macam mana, tapi bila dah berkahwin, lagilah kena berkira, lagilah kena berjimat. Okey, walaupun saya anak tak ramai, anak seorang, tapi yang dah gugur tu banyak kali dah, 4-5 kali dah gugur dah. Kalau tidak pun saya dah ada 6 orang anak dah. Memang niat tu nak anak ramai, tapi Allah bagi seorang. Seorang tu lah kita kena orang kata apa, betul-betul sayangi kurniaan Allah yang Allah bagi ni. Berjimat untuk diri kita dan buat masa depan. Bila kita berjimat sekarang, mungkin masa depan kita boleh pakai, ataupun masa yang akan datang kita mudah untuk kita pakai. Tapi kalau kita tak berjimat, memang payahlah. Dan lagi satu, kalau kita bukan orang yang rajin bekerja, bukan orang yang rajin suka pergi mencari kawan untuk cari kerja ataupun cari jalan untuk
nak dapatkan duit ataupun nak dapatkan sesuatu untuk diri kita atau untuk keluarga kita. Okey, baik. Dan dulu saya terlalu mengharap sangat pada orang. Saya suka berharap pada orang, tapi in the end of the day, bila orang tu tak dapat dipenuhi perjanjiannya, kita kecewa. Kita selalu kecewa. Jadi bila saya lepas masuk Islam dan saya dah tahu apa itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, baru saya faham, oh rupanya macam ni. Bukan kita nak berkedekut, bukan nak berkira dengan kawan-kawan. Cuma itu untuk keselamatan diri kita. Dan bila saya terlalu mengharap sangat kepada orang, akhirnya saya sendiri kecewa. Tapi pada saya belajar benda ni bila saya jatuh banyak kali, kena langgar dinding banyak kali. Orang pun tak peduli dengan kita jatuh ke, kita susah ke, memang tak ada kawan. Kita bila ada kawan, bila kita ada duit. Bila kita makan mewah, bila kita makan sedap, kita pakai smart, kita pakai yang branded, orang nampak kita. Itu dia mulalah nak dekat dengan kita, nak minta tu, nak minta ni. So, saya stop berharap dengan manusia, dengan orang adalah hari pertama saya bangun tahajud. Saya bangun tahajud, saya menangis, saya berboraklah dengan Allah, saya menangislah beria-ia. Dan lepas tu saya rasa lega, saya rasa tenang, saya rasa seronok. Sebab saya ada tempat bergantung, saya ada tempat untuk saya mengadu, saya ada tempat untuk saya menangis. Dan akhirnya saya dapat jawapan. Okay, slowly Allah buka jalan. Slowly kita jumpa benda yang kita nak, kita teruskan. Yang penting kita kena usaha. Macam mana sekalipun usaha. Jatuh sekali, bangun 3 kali. Kena langgar dinding pun tak kira. Selagi dinding tu tak pecah, langgar aja. Sampailah diri kita sedar, okey. Baru kita faham apa yang kita nak buat. So bila kita dah mengharap pada Allah, tawakal je lah dengan Allah, Allah akan buka jalan. Walau macam mana sekalipun, susah macam mana sekalipun, Allah hanya uji kita sikit je, tak banyak pun. Itu pun bukan uji daripada Allah pun, sikit je. Dan kita dah tak boleh tahan dan kita dah merungut. Dan kita dah mula salahkan orang lain. Ni sebabkan dia lah aku tak ada job, sebabkan dia lah aku ni. Jangan, bukan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Kita yang nak kawan dengan dia. Kita nak ikut dia. Kita nak ikut cara dia buat kerja. Jadi bila dia gagal, kita salahkan dia. Kita tak boleh salahkan dia, kita kena salahkan diri kita juga. Sebab kalau kita nak salahkan orang lain, baik tak payah campur orang. Baik tak payah ikut orang. So saya ambil prinsip adalah tanya diri sendiri, tanya iman sendiri, tanya dada sendiri apa yang kita nak. So bila kita dah buat jalan tu dah betul, barulah kita bantu kawan-kawan kita yang sedang nak berjuang untuk jalannya. So bagi kita sebagai seorang Islam, kita tak salah kita bantu kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita. Yang penting sekarang ni kita sama-sama dengan dia berjuang dan bertawakal pada Allah dan teruskan berjuang. Dan insya-Allah kalau kita harap pada Allah, insya-Allah kita ada jalannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, perkongsian daripada Adam Khoury. Dan saya teringat kata Rumi yang menyebut bahawa dalam hidup ini jelas seperti bot penyelaman kerana ramai yang kelemasan, termasuklah dalam ekonomi, dalam kehidupan, mungkin juga dalam cinta. Jadi perlu ada bantuan sepanjang waktu. Kata Rumi lagi, dalam hidup ini jelas seperti sungai sebab sentiasa mengalir dan tidak meminta bantuan ataupun balasan. Sungai tetap mengalir memberikan bantuan. Tapi persoalannya, ada masyarakat yang dibantu dan bila kita tarik bantuan, dia marah-marah dan juga mengamuk. Kadang sepanjang 10 tahun tu, takkanlah langsung tak ada sebarang usaha untuk memajukan diri, buka bisnes ke apa. Dia hanya selesa dengan bantuan dan ada pula yang bagus. Dia dah terima bantuan, tapi bila dia kata dia dah boleh berdiri sendiri, dah berdikari, dia kata dia tak nak bantuan lagi, dia dah layak dah. Dia tak layak lagi terima bantuan sebab dia boleh berdikari sendiri. Memang bagus sebab dia ingin kembali memberi. Tapi itulah Datuk, penerima ni pun macam-macam ada sikap dan mentaliti ya. Ada yang nak selamanya dibantu. Ada yang menipu untuk terus dibantu. Ada yang tadi saya sebutkan, yang dia rasa dia dah tegap, dah ada ekonomi sendiri, dia kata bagi turn orang lain pula, saya tak perlukan bantuan lagi. Alangkah bagus kalau ada yang sebegitu mentalitinya, perspektifnya. Macam mana kita nak mendidik masyarakat supaya ialah semua orang survive,
survival ini memang semua orang susah berjuang, tapi kita nak mendidik kategori yang ada penyakit, yang suka membazir tadi, kategori yang tak bersyukur, yang tak suka bekerja, yang malas, supaya sama-sama membangun jadi umat yang terbaik. Sebab kita sebutkan khairul ummah yang terbaik, yang sihat tubuh badan, yang bekerja. Kalau kita tengok pelik juga, ada OKU yang sanggup jual tisu, OKU yang sanggup urut kaki demi mencari rezeki, tapi ada yang sihat tubuh badan, tak mahu bekerja, yang menjadi biawak hidup, tidak berjuang untuk kehidupan. Jadi apa komen Datuk? Terima kasih Saudara Fitri. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita sudah menjadi satu fitrah manusia ni, dia suka barang orang. Dia suka menerima, tetapi untuk memberi itu payah. Itu sebab dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang pemberian. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan sampai ke satu tahap albir sampai sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu suka. Datuk Farid, walaupun dia memeluk agama Islam pada umur 18 tahun, pada hari ini, tuan-tuan dan puan, beliau merupakan pakar rujuk tafsir di Malaysia. PhD dia diterjemah, diterbitkan di negara Arab. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, dalam Quran itu sendiri, banyak menceritakan tentang pemberian. Kita ambil suka. Kita selalu bertanya apa yang kita tak dapat. Tapi kita tak pernah bersyukur dengan apa yang kita ada. Saya nak kongsi pada tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya salah seorang daripada penerima zakat Lembaga Zakat Selangor. Hampir 12 tahun saya makan zakat, menerima zakat. Belajar di Syria, ditanggung semua oleh Zakat Selangor. Tak banyak tuan-tuan, setahun RM6,000 je. Tapi saya punya prinsip daripada dulu, saya selalu cakap, Ya Allah, aku ambil duit zakat ini, aku nak gunakan sebaik-baik mungkin, aku nak bagi balik kepada mereka yang susah suatu hari nanti. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, daripada duit Lembaga Zakat Selangor yang orang Islam kaya-kaya dulu bagi, tuan-tuan, yang hari ni kalau tengok pada tahun 2022 baru-baru ni, kutipan Lembaga Zakat Selangor hampir 1 bilion, bukan hampir 1 bilion. 1.02 dan telah diberi manfaat kepada 350,000 individu, asnaf dan juga institusi-institusi tertentu. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, betapa bahagianya. Saya selalu letak dalam kepala, aku takkan terima zakat sampai bila-bila. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki daripada duit zakat itulah, hari ini saya bayar zakat kepada 2 negeri. Wilayah Persekutuan dan negeri Selangor. Sebab apa? Sebab saya nak pastikan bahawa satu hari nanti anak-anak saya, keturunan saya, anak-anak tuan-tuan dan puan, generasi kita akan datang, mereka juga akan dapat macam saya dapat. Itu sebabnya kita nak galakkan orang Islam ni, bila dia dapat bantuan MARA, dia dapat bantuan PTPTN, dia dapat bantuan JPA, tolonglah bayar. Kita nak anak kita dapat PTPTN. Bang, tahu tak penerima PTPTN seramai 2.4 juta orang. Yang bayar secara konsisten 400,000 saja. Ni nampak tak orang kita ni? Ya, orang rakyat Malaysia ni dapat pinjaman ni 400,000 bayar secara konsisten daripada 2.4 juta. Saya ulang, 400,000 saja. 700,000 orang bayar tetapi tidak konsisten. Dan 500,000, setengah juta, tak bayar langsung. Hamprak betul. Disebabkan diorang ni lah tuan-tuan, anak murid saya kat UKM tak dapat PTPTN. Salah siapa? Salah diorang. Ni baru-baru ni Datuk Dr. Ashraf Wajdi umum berapa ramai tak bayar MARA. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita nak orang punya, tapi kita tak pernah fikir nak bagi balik pada orang. Saya ulang, tuan-tuan dan puan, di JPA. Saya ingatkan JPA ni orang semua bayar, ke penjawat awam ni. Ada juga yang tak bayar. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ini tak pandai takhtid. Dia panggil dalam Islam ni tuan-tuan. Kita ni, macam tadi Fitri sebut,
Bila orang dapat duit, orang dapat bantuan marah dan sebagainya, mereka tak guna pada tempat yang betul. Ada saya dapat maklumat, dia dapat bantuan daripada kerajaan, macam dana-dana tertentu. Tuan-tuan tahu tak, dia pergi buat benda yang salah. Dia panggil macam-macam lah tuan-tuan. Benda-benda yang salah guna ni, duit ni. Tuan-tuan bayangkan, kerajaan dah bantu. Badan-badan tertentu dah bantu, tapi tak digunakan pada tempat yang betul. Itu sebabnya orang Islam apa perlu kena buat? Rakyat Malaysia apa perlu kena buat? Untuk pastikan ekonomi kita baik. Pertama, husnul takhtit. Kena rancang betul-betul duit kita ni. Pinjaman berapa banyak yang kita boleh ambil. Ini tak buat pinjaman. Kita gaji baru 3,000 lebih. Dah pergi ambil Honda Accord. Tu yang dia kata biar kaya, biar papa asal bergaya tu. Tuan-tuan, masa PKP, lepas PKP kan orang nak bawa keluar tu apa duit tu? KWSP. Tuan-tuan, dapat KWSP. Ada saya seorang saya jumpa tu, dia dapat berapa? Dia bawa keluar RM10,000. Alah, dia kata alhamdulillah ustaz. Tengok iPhone masa tu iPhone 12 ke 13. Alhamdulillah ustaz, hasil daripada duit KWSP. Saya kata, kenapa bawa keluar hanya untuk handphone? Saya kata nanti hari tua macam mana nak guna? Jangan main-main tuan-tuan. Saya pergi dengan Mapim, pergi hantar barang-barang makan kepada gelandangan dekat Kuala Lumpur tuan-tuan. Ada yang orang bekas pilot. Ada yang kita jumpa masa bagi makan tu, manager dekat sebuah bank terkemuka dalam negara. Saya kata macam mana boleh? Saya pelik. Saya kejut dia tengah tidur pukul 3 pagi, pukul 2 pagi. Bang, makan. Saya bagi makan sikit. Dia bangun, makan. Where come from? Dia cakap orang putih aku. Aku ingat dia macam mengigau gitu. Aku kata aku ni kat UK ke kat Malaysia tengok muka Melayu tok-tok. Kalau dia macam Cik Andrew, aku cakap orang putih lah. Macam Adam cakap orang putih lah. Ini muka Melayu tok-tok. Mungkin Jawa mana kan. Dia cakap orang putih terus. Saya kata kita layan. Lepas tu baru dia kata dia cakap orang putih. Rupanya baru dia bagi tahu dia manager dulu dekat sebuah bank. Saya kata kenapa boleh jadi macam ni? Mana rumah? Pertama, dia salah guna duit. Yang kedua, dia silap buat pelaburan. Ni pelaburan dia panggil pelaburan cepat kaya ni. Aduh, pening kami tuan-tuan. Pening, bank negara pening, SC pening. Lepas tu sekarang ni lagi parah, dia gunanya muka ustaz-ustaz. Farid Ravi pun ada. Habis dia letaknya. Jom melabur dengan ayo jahanam. Baru dia jumpa dekat Kelantan. Saya kat airport. Tengah tunggu flight. Selalunya orang pegang saya ni, kata ustaz nak bergambar. Ini kali tak. Assalamualaikum ustaz. Nak tanya, duit saya 42,000 apa cerita? Apa kata apa cerita pula ni? Saya tak tahu. Saya pun syarah. Dia kata sebab saya tengok dalam Facebook ada muka Ustaz Kazim dengan Ustazah Hafizah Musa. Dia tunjuk gambar. Labur letak 300 dapat 300,000 dalam tempoh satu hari. Aku kata. Saya kata apa benda ni kak? Akak masuk salah tempat ni. Lepas tu tengok dia punya slip hantar masuk ke dalam akaun peribadi. Ini yang bank negara sebut, dia panggil akaun keldai akaun ni. Dia ambil student-studentnya, dia bayar. Tuan-tuan, beringat. Dia ni pula bekas penjawat awam. Guna duit pencen. Sedih tuan-tuan. Ini yang saya jumpa kat Kelantan. Dekat airport. Saya kata pergi report polis lah. Tuan-tuan, kena berhati-hati. Ni kadang-kadang bila kita tak pandai nak mengatur dan merancang. Itu penting. Nombor 2, perlu ada orang yang pakar kita rujuk. Kalau kita nak guna duit, kita nak berniaga mesti kena ada tanya pakar. Macam saya tak pandai berniaga. Tanyalah pakar. Saya akan tanya pakar-pakar yang pandai-pandai bisnes. Macam mana dia orang buat bisnes membangun dan maju. Ini tak, kita nak buat bisnes, apa orang buat? Orang jual, masa PKP saya perasan sangat. Sebab saya tolong gunakan Facebook saya. Facebook saya tak ada lah ramai mana. 1.1 juta je. Bukan riak, nak bagi tahu je. Nak bagi tahu, saya guna sampai ada orang marah tuan-tuan. Dia kata apa benda ni, level Profesor Madya, Datuk, Doktor, promo kek. Bang, kau tak tahu bang. Kau cakap boleh dalam Facebook. Saya tak pernah layan. Yang lawan balik semua saya punya follower. Well, I have followers.
Dia orang duk balon balik. Lah dia cakap itu habis kena pakcik tu. Rupanya dia bekas cikgu pencen. Dia kata apalah promo makanan bang. Orang datang ke rumah saya depan rumah. Kan tak boleh keluar kan? Boleh menjual boleh. Dia datang-datang, ustaz tolong promokan kek saya ustaz. Saya kata dalam kereta tu kereta Iswara lama tau. Zaman awal-awal dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ni. Mana mula-mula cipta kat Malaysia tu dah ada. Dia bawa, lepas tu ada 4 orang anak. Lepas tu kata mana suami? Suami buat kek, dia kena buang kerja. Dia pandai buat kek ustaz. Saya datang dari Gombak nak jual kek. So ustaz tolong promo. Saya kata, kak tak apa kak saya tolong promo. Masa tu saya promo tu, masa PKP tu. Bayangkan masa tu tuan-tuan dan puan. Dia boleh keluarkan dalam envelope. Saya tak tahu apa benda dalam duit tu. Dia kata, ustaz boleh tak? Ni sikit sumbangan saya untuk ustaz buat promo. Saya kata, tak mau, saya tak ambil duit pun masa PKP. Saya bagi je. Saya nak promo je. Tuan-tuan bayangkan, dia nak bagi duit padahal dia susah. Susah. Saya kata tak apa. Lah, saya suruh anak saya ambil duit. Bagi pula ke anak dia 4 orang tu. Saya tanya, minyak ada? Tengok-tengok minyak. Lagi 1 takak nak habis. Bagi pula duit minyak dia. Bang, orang susah bang masa tu. Tapi nak bagi tahu, bila kita buat macam tu, memberi impak kepada orang. Bila saya tengok orang duk minta saya promo, kebanyakan yang suruh saya promo ialah sambal. Semua, seorang buat sambal, semua pakat buat sambal. Janganlah, kalau seorang buat sambal, kau buatlah nasi goreng. Betul tak? Buatlah nasi goreng segera ke apa ke, tak kisah. Kena pelbagai. Orang dah buat mi dah buat karipak segera, kau buatlah donat segera ke pula. Begitulah saya nak kata contoh tuan-tuan puan, agar kita ni tidak buat benda yang sama. Kalau bila buat benda yang sama, susah kita. Tu orang tanya, ustaz semalam sambal lain, hari ni sambal lain pula. Dah semua yang datang sambal. Cirit aku dibuatnya. Dah kena makan nak promo. Tapi tuan-tuan, itulah realiti. Kena pandai, kena cari pakar-pakar untuk rujuk. Yang terakhir, tuan-tuan puan, ingat, bila kita dah dapat, kena ada azam. Faiza azam tafatawakal Allah. Bila kau dah ada azam, kau dah dapat duit, kau dah dapat bantuan, kau dah dapat pertolongan daripada kerajaan ataupun mana-mana badan, NGO dan sebagainya, jangan lupa, niat balik untuk memberi balik. Bila kau dapat, kau bagi balik. Bila kau dah dapat kebaikan, kau bagi balik. InsyaAllah, tuan-tuan puan, bila kita niat untuk bagi balik, Allah akan bagi balik. In tunfaq yunfaq alaik. Bila kau bagi, Allah bagi balik. Tu sebab Adam tadi dia kata dia suka belanja. Tengok mana miskinnya Adam. Alhamdulillah. Okey, dia tak ada masalah. Saya tanya bisnes okey. Allah Ustaz, ni. Memang sebab sekarang ni orang cari makanan, bukan cari baju lah. Jadi tu sebabnya memang agak stres. Jadi tak apa, kita ubah bisnes laluan lain. Mungkin tadi minat apa? Mi wantan lepas ni kita buat bisnes mi wantan pula. Adam Qori. Kau buatlah muka makan begitu. InsyaAllah laku tuan-tuan. Yang penting gua caya sama lu. Tuan-tuan dan puan, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan. Kena ada niat nak bantu balik anak-anak bangsa kita, nak bantu rakyat Malaysia, nak naikkan balik ekonomi negara kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Okay, baik, ada bakat tiru suara PMX. Betul ya? Dulu pelakon teater bukan ya? Okey, dalam dewan ni ada tak yang kerja hanya untuk isi masa lapang, bukan untuk duit sangat? Ramai ya? Okey, baik, tak apalah, kita gurau saja. Semua orang struggle untuk kehidupan, membina keluarga. Tapi Datuk, yang paling tak sedap dengar kalau dalam bab bantuan, bab saling membantu ni, kita meraihkan semangat jemaah, meraihkan pelbagai bentuk bantuan. Tapi yang menjadi kita bimbang kalau berlaku keterisan. Tak kisahlah di mana pun institusi, kalau berlaku keterisan, tidak amanah, tidak jujur, tak sampai pada golongan sasar yang terimpikan. Bisa kata kalau ada yang sembunyikan bantuan, yang memilih kasih. Jadi macam mana supaya seorang pemimpin dalam masyarakat yang menerima amanah untuk menyampaikan bantuan, berlaku keterisan dalam bantuan yang disampaikan di saat kita diuji. Contohnya kalau kita ambil senario yang paling mudah jadi rujukan, kalau berlaku PKP, COVID-19, kadang ada yang teruji. Tak pernah kendalikan satu barang yang banyak ataupun wang yang banyak untuk dialihkan. Jadi timbul pelbagai bisikan, pelbagai ujian untuk sembunyikan barang bantuan tu, untuk selewing dan sebagainya. Ini bukan hanya peringkat tinggi tapi mungkin di peringkat kampung-kampung pun kadang ada juga yang diuji. Tapi macam mana Ustaz, kita nak melahirkan masyarakat yang tulus, yang ada integriti, yang baik budi, yang menyampaikan amanah dengan cemerlang untuk supaya masyarakat, tak kira apa jua bangsa, dalam apa jua latar belakang, menerima apa yang patut mereka terima. Silakan Datuk.
Halo. Terima kasih Saudara Fitri dan juga sahabat-sahabat ahli panel berbicara mengenai integriti ini. Integriti pertama sekali kalau dalam takrif yang diberi dalam kamus Cambridge Dictionary, dia ada highlight dua perkara dalam takrif yang panjang. Pertama sekali, you be honest. Keduanya, you not sacrifice your principle. Maksudnya dua elemen. Pertama sekali, you seorang yang jujur dan tidak mengorbankan nilai-nilai yang positif dalam diri you. So itu integrity. Dalam Islam, integrity disebut menjadi seorang yang jujur, menjadi seorang yang ada prinsip dengan meletakkan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di add kat belakang tu God conscious. Dhamirun ay qadatu khasyatullah, naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. So, kalau komplasi ini ada, kalau nilai ini ada, saya rasa semua orang yang memegang jawatan itu dan semua orang yang bertanggungjawab dari sudut enforcement, terutamanya penguasaan, saya yakin tidak akan berlaku ketirisan. Satu perkara yang saya sedar dalam beberapa perbincangan bersama teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada autoriti, bahawa kalau enforcement di negara ini, kutipan cukai itu berlaku secara jujur dan secara hemat dan secara berintegriti, saya rasa negara kita akan dapat kutipan berlipat kali ganda. So tidak ada ketirisan, tidak ada yang dilepaskan, tidak ada yang dikecualikan, tidak ada yang diselindungkan. So semua mereka harus bertanggungjawab dengan undang-undang negara yang dia perlu bayar cukai. Dia perlu bayar tanggungjawab daripada negara. Kenapa Farid Rawi saja yang dicari? Kenapa Izzah saja yang dicari? Ramai lagi yang patut membayar. Yang mana berlaku ketirisan dan juga lari daripada tanggungjawab. Ini integriti pertama sekali. Yang keduanya, bila kita bercakap mengenai integriti, dia adalah kembali kepada satu nilai yang memperlihatkan keterampilan dan juga kebertanggungjawaban seseorang kepada negara. Bila saya diberi sesuatu tanggungjawab, itu bermaksud saya diberi kepercayaan, adalah menjadi satu sifat yang sangat-sangat tidak diterima oleh agama dan juga masyarakat yang cerdik pandai apabila amanah yang diberikan itu dipecah, amanah yang diberikan itu diabaikan, amanah yang diberikan itu diketepikan dan menjadikan kepentingan peribadi dan juga untuk mengaut sesuatu dengan jawatan tersebut. Jadi untuk membetulkan keadaan ini kita perlukan kesedaran yang tinggi. Kita perlukan kesedaran yang tinggi, saudara. Kalau tidak, dia punya proses itu tidak akan berhenti. Dia punya isu ini tidak akan berhenti. Kita akan repeating, kita akan cakap. Kita akan ulang lagi sebut. Jadi siapa yang penguatkuasa, siapa yang meluluskan tender, siapa yang pergi melobi, siapa yang mandatekan. So bagaimana ianya diaudit. Semua itu perlukan kepada satu sistem yang perlu dipatuh. Perlu dipatuh, perlu dilaksanakan. Saya ada kawan-kawan buat kajian terhadap mereka yang sudah disabitkan hukuman dan berada di penjara setelah mereka disabitkan hukuman, pecah amanah ataupun disabitkan dengan salah laku SPRM lah, kesalahan, disabitkan, duduk dalam penjara. Orang buat interview, nak lihat sejauh mana dia insaf. Sejauh mana dia insaf dia terhadap perbuatan tersebut. Rata-rata sebut 75% daripada sampel yang kita ambil, daripada jumlah sampel yang kita ambil, memberitahu sekiranya ada peluang mereka akan ulang lagi. Can you imagine that? You sekarang ada di sebalik besi ataupun dalam penjara, tapi you ada satu hasrat kelak kalau keluar, dapat balik peluang. Soalannya, kalau diberi peluang atau datang peluang untuk ambil rasuah, ambil atau tidak? 75% jawab, ambil. Kajian tu ada di SPRM. Jadi ini memperlihatkan bahawa orang tak berubah. Maksudnya the bad habit never die. Bad habit never die. Jadi kalau you ada satu sifat yang sangat negatif, it's very difficult to change. Difficult to change unless you change yourself. Di mana saya nak ubah sifat tersebut? Saya kena ada sifat. Saya ni ada agama kan, setiap agama mengajar prinsip dan juga integriti, mengajar adab,
mengajar juga persoalan berkaitan dengan hukum hakam, halal haram, dosa pahala. Jadi sebagai seorang Muslim, mana mungkin you melakukan sesuatu perbuatan yang mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Saya seringkali cerita kisah mengenai Omar bin Abdul Aziz yang menjadi inspirasi untuk saya dan juga untuk teman-teman saya yang selalu saya kongsi. Omar bin Abdul Aziz, satu hari dia balik rumah. Ini dekat-dekat nak raya cerita ni. Bila balik rumah, anak perempuan dia menangis. Omar tanya, kenapa menangis? Anak perempuan dia jawab, kata, ayah, kawan-kawan adik semua ada baju raya. Adik tak ada baju raya. Omar kata, tak apa adik pakailah baju yang sedia ada atau baju yang ada tu. Dia kata, tak cantik dah lama nak baju baru. Dia meronta menangis. Balik rumah, isteri pun beritahu perkara yang sama bahawa dekat rumah tak ada kelengkapan untuk sambut hari raya. Ini Omar bin Abdul Aziz, Khalifah, Amirul Mukminin. So dia pun beratkan hati, walaupun berat hati dia ni, walaupun rasa berat kaki untuk melangkah, dia pergi juga ke Baitul Mal untuk mohon bantuan di Baitul Mal. Dia Amirul Mukminin pergi ke Baitul Mal, jumpa dengan penjaga Baitul Mal, kira SU Baitul Mal lah. Kalau sekarang ni perbendaharaan negara. Pergi jumpa dekat SU Baitul Mal, bagi tahu pada SU Baitul Mal, kata dia kata Assalamualaikum. Penjaga Baitul Mal kata Waalaikumsalam. Man ladzi ja'a bika ya Amirul Mukminin? Apa sebab datang sekarang ni wahai Amirul Mukminin? Dia kata aku nak pinjam 10 dirham daripada Baitul Mal. Nanti hujung bulan ni gaji saya potonglah 10 dirham itu. Penjaga Baitul Mal kata, untuk apa? Kau boleh tanya banyak soalan. Cuba sekarang, kan siapa-siapa minta peruntukan, pegawai kanan minta peruntukan, kau tanya soalan tu. Untuk apa bajet ni? For what you nak buat wireman? You nak buat pemindahan bajet ni for what? For what reason you are asking for extra budget? For what? You must give reason, strong reason. If not, you are failure because you tak tahu macam nak budgetkan bajet untuk akan datang. Jadi penjaga Baitul Mal tanya kepada Amirul Mukminin Omar bin Al-Khattab, untuk apa? Omar kata, untuk persiapan raya lah. Aku nak minta 10 dirham saja. Dia kata, boleh saya bagi wahai Amirul Mukminin, tiada halangan untuk aku beri 10 dirham sebagai pinjaman. Tiada halangan. Tapi hendaklah Amirul Mukminin berjanji, hujung bulan ini Amirul Mukminin masih hidup lagi supaya aku boleh potong gaji kau. Menangis Omar bin Abdul Aziz, balik tak jadi pinjam. Sebab dia rasa duit itu bukan duit dia. Dia rasa bukan hak dia. So macam mana boleh terfikir seseorang itu mengambil hak yang bukan dia punya. Dan dia enjoy dengan hak tersebut. Dia enjoy dengan hasil mahsul daripada sumber yang tidak betul. Saya tak boleh nak digest. Saya tak boleh digest. Kalau you ada iman, you tak akan ambil. Sebab itu bukan you punya. Macam mana you nak bawa balik makan, minum sesuatu daripada makan minum ke rumah sedangkan sumber itu bukan sumber halal. Haram. Rasuah haram. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang makan rasuah haram, yang bagi rasuah haram. Yang support untuk dapat rasuah haram. Yang tolong buat adjustment untuk bos jumpa orang-orang tertentu pun haram juga. Engkau pun mengikut besok neraka. Ya, main. Negara ini negara yang kaya. Kalau tidak ada ketirisan, kita boleh buat lagi banyak subsidi, kita boleh banyak lagi bagi sekolah-sekolah, kita boleh bagi banyak lagi bantuan kepada orang yang lebih susah. Tak ada lagi dah gelandangan yang macam Datuk Izzah dan juga Cikgu Azmi pergi cari orang susah nak bantu. Kita pula terpaksa minta derma dengan orang lain. Sedangkan negara ini kaya sebab duit itu pergi pada jalan yang tidak betul. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk tunaikan amanah dan kembalikan sesuatu amanah kepada ahlinya. So tak boleh. 1 sen, 2 sen, 10 sen. Bukan hak kita, tak boleh. Tak boleh. Nabi sebut, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awlabi. Setiap sumber yang tumbuh membesar daripada sumber haram, neraka lah tempat dia. So kita diajar dari dulu, jangan ambil bukan hak kita, mak kita, ayah kita ajar kita nilai-nilai tersebut. Tapi bila kita dah besar, dewasa, kita ada jawatan, kita ada pangkat, kita ada pen dan kita ada kuasa untuk meluluskan, so what is this? So benda-benda macam ni yang perlu kita betulkan. So ini sudah jadi ceramah integriti juga sebahagiannya. Jadi saya bila sebut isu berkaitan dengan integriti, isu berkaitan dengan kewangan,
Baru ni saya dijemput oleh kerajaan Kuwait untuk bercakap mengenai filantropi, mengenai governance dalam NPO, non-profit organisation. Dan kita lihat bahawa dia negara yang begitu hebat, banyak sumber. Dia bincang bagaimana nak menguruskan pendapatan ataupun wang yang dikolek daripada fundraise from public. So how you want to manage? Macam mana you nak manage? So apa nilai, apa disiplin yang perlu ada dan apa panduan yang ada. Sebab itu saya sarankan kepada KPDNK yang juga memberi kelulusan kepada kutipan wang melalui untuk yayasan. Sama juga di bawah JPM. Kerajaan perlu meletakkan dasar supaya tidak ada NGO ini membelanjakan wang tak tentu pasal. Dia collect duit, lepas tu dia tak belanja pada jalan yang betul. Sebab JPM peraturan dia lain, KPDNK peraturan lain, SKM Suruhanjaya Koperasi Malaysia peraturan lain. So tidak ada mengikat. Sama juga bila Datuk Izhar beritahu. Isu berkaitan dengan pelajar tak dapat subsidi, pelajar tak dapat bantuan melalui sama ada PTPTN atau JPA atau penajaan. Sebab 10 orang pergi belajar ke overseas, 7 aja yang balik, 3 aja balik, 7 lagi tak nak balik. Marah undang peraturan dia lain, JPA peraturan lain dan PTPTN peraturan lain. Dan sudah enforcement pun kita tak sama. Betul atau tidak? So kita tak standardize kan. Jadi pelajar boleh balik, boleh tak balik. You spend almost 1 million untuk pelajar buat medik dekat island. Tak nak balik. So, dia tak nak balik. Dia kata never mind sebab undang-undang kata kalau I tak nak balik, I boleh bayar balik. So kita dipilih untuk membayar lah. Berapa tahun you nak bayar? So okay fine lah. So perkara ini semua perlukan kepada satu penelitian dan termasuklah juga isu berkaitan dengan NGO ini bagaimana mereka mengutip dan juga membelanjakan kewangan mereka. Kita tidak ada satu peraturan. So kita kena ada satu peraturan. Biar ada yang mengikat mereka perbelanjaan dan juga pendapatan serta ke mana ianya yang disalurkan. Sebagai closing Ustaz Fitri dah, Ustaz lah. Boleh? Ustaz Fitri lah Baru nak start. Dia ustaz dalam bahasa Arab ni orang yang berpengetahuan lah tuan-tuan. Tapi kat Malaysia ustaz ni yang bercakap agama. Saya baru perasan saya tak pakai songkok. Songkok ada dalam kereta. Saya tengok Datuk Izhar pakai songkok, saya baru perasan. Alamak, tak pakai songkok. Tak apalah kan? Atau tuan-tuan nak saya pakai songkok, saya suruh driver pergi ambil kejap. Tak apa, nak tengok bersongkok besok malam lah. Tanyalah ustaz pakai songkok dah, forum perdana pakai songkok dah. Bagilah chance, sekali-sekala tak pakai songkok. So penutupnya, orang Islam pertama sekali, tak kira Islam atau siapa saja bangsa dia, pertama sekali jangan berbelanja lebih daripada pendapatan. Ini yang saudara Adam sebut tadi. Tapi dia kata dia rajin belanja orang. Saya kenal lama dah, sekali pun tak pernah belanja saya. Lepas ni boleh. Tapi wantan mi RM3, RM5.50 je. Kita minta belanja wagyu lah. Kan? So berbelanja mengikut pendapatan. Orang tua-tua kita pun sebut ukur baju di badan sendiri. Bagi besar mana periuk, bersatulah keraknya. Banyak peribahasa-peribahasa yang telah menyindir beri peringatan kepada kita. Jangan belanja lebih daripada pendapatan. Lebih belanja daripada pendapatan itu adalah belanja yang tidak hemat. So kita akan berdepan dengan hutang pula kalau kita belanja lebih daripada pendapatan. Keduanya, kita mesti mengekang keinginan yang tinggi dalam cara hidup biar nampak mewah. Kita kena kekang. Biarlah saya pakai baju yang harga RM20, RM25, no issue. Kalau orang ada rezeki dan nak pakai RM250, itu rezeki dia nak pakai. Tapi saya tidak boleh tengok Adam Khoury pakai seluar RM550 atau RM600, saya pun nak pakai. Tak boleh. Saya mesti tahu saya punya kemampuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pula kita berlumba-lumba dengan orang lain. Tengok orang lain ada, kita pun kena ada. Orang tukar kereta, kita pun nak tukar kereta. Orang tukar TV, kita nak tukar TV. Tak payah. Orang tukar telefon, kita tukar telefon. Bila Datuk Izhar sebut, bila dulu kita boleh keluarkan air Sina masa PKP. Ada kawan-kawan saya ni, dia keluarkan juga. Saya tak tahulah berapa ramai yang keluarkan. Tapi ada beberapa slot perbincangan saya dengan beberapa orang pengusaha kedai emas.
yang giant yang besar-besar ni, saya duduk sembang, saya kata, Datuk Seri Hafiz Business, PKP ni, very good Ustaz, dia kata. Very good, everybody struggle, businessmen always struggle, so how you say you are very good? Dia kata people withdraw money from Aisina, they come straight to kedai emas, beli emas. Tuan-tuan tahu atau tidak, musim PKP, our Malaysian people spend almost 8 billion to buying gold. PKP je musim PKP, 8 bilion orang kita habis beli emas. Baguslah beli emas, termasuklah akak-akak yang ada kat sini ni. Beli tak? Beli juga kan, tapi tak nak mengaku. Jadi beli, tak apalah beli emas, kita kata okeylah emas ni in the end dia boleh jual balik. Tapi that is situation lah. Kita beli kadang-kadang bukan untuk itu, sepatutnya kalau ada keperluan kita withdraw, tak ada keperluan simpan lah. Dan termasuklah juga salah satu perkara yang kami bincang dengan KUAP, bila kita withdraw, dapat gratuity, duit gratuity, dapat duit gratuity, apa orang kita buat? Ramai yang masuk melabur. Melabur, akhirnya melebur. Lebur. Lepas tu dia tak tahu nak buat apa dah, duit dah tak ada. Masuklah kemudian dalam asnaf. Yang keempat, iaitu sifat membazir yang perlu dibendung. Jangan ada sifat membazir dan juga seterusnya sifat suka berhutang. Kita tidak mau berhutang. Hutang ini mati kita bawa. Nabi pun tak nak solatkan orang ada hutang. Nabi tanya, sebelum solat Nabi tanya, dia ni ada hutang tak? Kalau ada hutang aku tak nak solatkan. Ada siapa-siapa nak take care, ada siapa-siapa nak take over dia punya hutang. Ada sahabat angkatan kata, kita para Rasulullah, saya langsaikan hutang dia. Baru Nabi solatkan. So hutang ni akan dibawa sampai mati. So ini di antara beberapa pesan daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang adalah kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masa begitu cemburukan kita, masa yang ada ini saya manfaatkan untuk tanyakan kepada Andrew dan juga Adam Khoury sekaligus. Okey, dalam kita untuk membina masyarakat ni, dia perlu ada komponen yang daripada profesional, yang tidak, warga emas dan orang muda. Sebagai pemimpin, macam mana Andrew melihat orang muda zaman sekarang yang perlu kita bawa bersama dalam usaha untuk membantu masyarakat kesedaran ini? Dan susah tak? Mungkin kita membesar di zaman berbeza kan? Orang muda sekarang ni semua nak senang nak hidup ni. Macam mana dalam konteks anda sebagai padri membawa orang muda untuk kebersamaan dalam membantu masyarakat ini? Silakan. Ya. Di dalam pengalaman saya sebagai padri, kita mengalahkan menjemput orang-orang muda datang untuk membuat kerja amal. Ya, kerana mereka lah pemimpin yang akan datang. Kalau kita tidak memberikan tingkah laku yang bagus, mereka tidak tahu. Jadi semuanya menjadi pengajaran saja. Tapi perbuatan itu amatlah penting, pengajaran dan perbuatan. You study and you must also carry out what you have studied. That's very important. Jadi di dalam kalangan Kristian, banyak juga yang mempunyai hasrat untuk datang untuk menolong. Kerana di dalam sewaktu berdoa, kita mengalahkan berbagai-bagai aktiviti untuk menolong kerja amal setiap bulan. Dan kita dapati sambutan yang bagus daripada golongan muda. Walaupun mereka mempunyai pemikiran berbeza, tetapi bila mereka melihat bahawa apa yang mereka telah pelajari di dalam iman mereka, dan bila ada perbuatan to take on, mereka sudi rela untuk datang turun padang untuk menolong masyarakat-masyarakat yang miskin. Jadi again, panduan ini juga dipetik daripada kitab. Kerana di dalam kitab kita juga menekankan golongan muda untuk to practice what they hear, to practice. Jadi bila mereka mendengar, kitab, mereka membuat satu renungan.
Ini satu benda yang bagus. Okay? Hanya bukan mendengar saja, tetapi ke step number 2, that is to carry out what they are hearing. For example, I just give you one quotation from the Bible. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dari yang miskin di negerimu. Bila kita memberikan ayat-ayat ini, mereka mendengar. Tetapi where is the action? The action must come. Janganlah dengar saja. Jadi kita membuat cabaran untuk golongan-golongan muda. Turun, mari melihat. Kerana apa yang what you have, there are people who are less fortunate. You may have a lot of needs, you have a lot of wants actually. But bila kamu melihat masyarakat yang lain yang miskin, mata kamu akan buka. Jadi kita membawa golongan-golongan muda ini untuk melihat dan juga menolong apa yang as they must carry out lah, as a human first, sebagai seorang manusia dan sebagai seorang Kristen, because I think we don't need to have the religion to tell us what to do, you know. Religion is a guiding factor there, yes. But I think I'm a human first. Saya seorang masyarakat, I'm a human. I see another fellow human who needs my help, I reach out to him. That's it. Irrespective who or where he's coming from. Yeah. So I think for us, I see that young people are coming forward. Young people are coming forward. I mean, because they want to see that, they want to see the faith is alive, you know. Bukan hanya segi pendengaran saja. They want to see how they can make their faith more practical. More practical. Jadi itulah daripada sudut saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Andrew. Sekali kepada Adam Koring. Adam nak buat apa-apa aksi stunt ke? Tak ada? Dulu banyak. Dulu banyak. Sekarang nak buat pun boleh lagi. Walaupun umur dah 55. Besok nak pergi KWTC ni. Nak pergi draw bit nak keluarkan duit. Tapi tak tahu lah ada berapa. 55 nampak macam baru grad ya. 37 je sebenarnya. Baik, apa harapan Adam untuk melihat bahawa kita bersama, tak kisahlah apa jua latar belakang. Sebab sekarang di zaman sekarang ni saya bimbang kalau ada budaya labeling ya. Orang ni, kelompok ni tidak bersatu, pecah belah. Kita nak bersatu semua, saling membantu. Kita masyarakat madani yang bertamadun dan juga dapat saling tolong-menolong dalam apa jua situasi. Silakan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa yang kita buat selalunya kita akan berserta dengan inna amalu biniat. Okey, kita kerana Allah Taala, insya-Allah semua berjalan dengan lancar. Dan setiap pendapatan kita ada hak orang lain, iaitu zakat. Saya percaya atau tidak, saya pernah makan duit zakat selama hampir setahun. Yalah, PKP tak ada job, dan lepas PKP pun tak ada job, sampai sekarang pun tak ada job. Sebab kebanyakannya ramai yang ada koloni. Okey, ini geng dia, ini geng dia, ini geng dia. Producer suka yang ni, okey, dah ambil lepas dia. So producer ni sama. So semua producer sama je. Okey, dia ada dia punya koloni, ada yang nak cantik saja, yang nak handsome saja, yang pecah rumah ni, yang kena langgar lori ni, kau kena tunggulah ada job extra ataupun job pegang topi ke pegang apa, itu adalah. Yang job nak kata main, nak kata hero, tak ada sebab kita tak cukup handsome. Muka saya muka langgar lori. So orang tak suka, producer tak suka. Dia tengok muka ni, alamak ni muka gangster, tak suka lah. So tak ada watak untuk saya. So apa yang saya perlu buat, saya dengan tebal dirinya, dengan beraninya saya pergi Mawib minta zakat. Tapi guess what? Pun tak dapat. Saya kena kutuk lagi ada. Artis minta zakat. Halo, benda ni. Artis datang minta zakat. Okey, tak apalah, saya nama je artis. Saya ni manusia, saya pun nak makan. Sebab bila dah tak ada kerja, tak ada makan. So saya terpaksa minta bantuan daripada zakat. Saya kena isi lebih daripada 10 muka surat. Aku ni sekolah tak tinggi, nak tulis nama aku sendiri pun tak pandai. Tapi nak isi 10 borang. Bayangkan orang yang tak pernah pergi sekolah, orang yang sangat susah, datang minta zakat. Saya pernah nampaklah depan mata saya sendiri orang minta zakat kena maki hamun.
Kau kena tulis ni, kau kena tulis ni, kau kena tulis ni. Okey, kau kena pergi sana ambil surat sumpah. Lepas surat sumpah kau datang sini cop, lepas sini cop kau pergi naik atas. Lepas naik atas kau tunggu. 3 bulan. Orang dah mati tak dapat pergi. 3 bulan. Datang balik. Ulang balik benda yang sama. So saya lebih kurang macam tu jugalah. Okey, datang jumpa, isi borang, balik, tunggu, datang balik, isi borang, jumpa, balik macam tu. Tapi disebabkan saya tidak mahu mengharap sangat dengan orang, saya doa. Saya doa. Akhirnya Allah buka jalan sedikit demi sedikit. Oh, barulah zakat panggil. Okey, marilah kita jumpa, kita bincang. Itu pun dapat sedikit. Saya minta bantuan sebab anak saya nak makan. Isteri saya nak makan. Saya tak makan tak apa. Saya seminggu sekali puasa 2 hari. Senin Khamis dapat pahala. Tak cukup, tak dapat makan lagi, Selasa puasa. Tak lagi, hari Rabu puasa. Puasalah seminggu. Ataupun puasalah sebulan. Okey, buka puasa makan sikit-sikit asalkan dapat kenyang, cukup. Boleh tahan sampai besok sahur. Alhamdulillah. Itulah saya kata jimat. Ilmu jimat dan ilmu berkira. Itulah kita kena ada. Sebab orang Cina pandai berkira. Orang Cina pandai berjimat. Macam dulu mak saya, masa saya kecil-kecil, kita orang adik-beradik ada 8 atau 9 orang. Macam mana mak saya nak bagi makan? Takkan nak beli ikan 10 ekor, 11 ekor. Tak, beli 3 ekor je ikan. Goreng, nasi putih, asingkan daging ikan tu niak, gaul. Mai sini, sekor-sekor. Suap. Kenyang sampai malam. Jimat tak? Jimat. Besoknya makan apa? Takkan ikan goreng lagi? Tak, sardin. 2 tin sardin. Nasi putih, gaul. Mai sini, sekor-sekor. Ni, suap. Kenyang. Itu orang dulu jimat. Takkan orang sekarang tak boleh nak jimat. Dia nak jimat, tak nak jimat, tanya diri sendiri. Bukan tanya orang lain, diri sendiri. So Alhamdulillah, buatlah dengan inamalu biniat. Buatlah kerana Allah, insya-Allah. Jalan terbuka. Wallahualam. Baik, terima kasih Adam Kori yang sekaligus menutup forum pada hari ini. Terima kasih juga kepada 4 panel yang lain, Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Isa Arif Muhammad Hasim, Profesor Madya Dato' Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah, kepada Andrew Manikam dan kepada Adam Kori yang melengkapkan perbincangan pelbagai sudut pandang daripada mereka yang luas ilmu pengetahuan mereka. Semua memberikan makna untuk anda semua. Jadi penjimatan, menjaga integriti untuk mengelakkan keterisan, dan akhir sekali dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang bertamadun saling membantu ini perlu ada sifat berjemaah secara mendalam dan juga sentiasa cakna tentang apa yang berlaku dalam masyarakat supaya semuanya dibantu dan kita dapat membina masyarakat yang saling kasih tanpa ada pun sedikit kebencian. Itu sekian, terima kasih. Kembali semula kepada rakan penjara majlis di sana. Terima kasih.